Tapi ada juga yang serabut je muka dia. Aku rasa baru je aku puasa Ramadan dah datang balik. Dia orang ni betul ke kalender? Dia tanya pula tuan-tuan. Kalender tu betul bila ke dengar imam tu baca sembahyang tarawih, baca Quran tu, kita rasa lama. Setengah masjid dia tak nak tukar. Memang slow lah. Imam tu pun slow. Allahu Akbar. Hai, ni parah ni tuan-tuan ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah tak lama lagi kita nak sambut Ramadan. Nampak muka akak-akak ni berseri je nampak ni. Maklumlah nak puasa. Okey. Tapi ada juga yang serabut je muka dia. Aku rasa baru je aku puasa Ramadan dah datang balik. Dia orang ni betul ke kalender? Dia tanya pula tuan-tuan. Kalender tu betul ke tidak? Okey. Sebab tu dia ada satu lagu tentang Ramadan ni. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kan? Ada orang yang tiba-tiba Ramadan. Dia pun parah juga ni tuan. Parah ni. Tiba-tiba je puasa, tak sangka-sangka pun. Tak nak. Baik, jadi tuan-tuan, di antara orang yang paling berseri bila datang bulan Ramadan, yang paling ceria wajahnya ialah peniaga-peniaga pasar Ramadan yang telah mendapat tapak. Berseri sungguh wajah mereka tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Kenapa kita menanti-nantikan Ramadan Al-Mubarak? Kenapa kita selalu sangat menantikan bulan Ramadan? Ada orang panggil bulan puasa, ada orang panggil bulan Ramadan. Mana-mana pun boleh, silakan. Kerana terdapat keistimewaan yang khusus Allah Ta'ala bagi hanya di dalam bulan Ramadan saja. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat bulan-bulan hijrah, bulan-bulan hijriah, tahun hijriah. Sebab di dalam bulan-bulan hijriah itu ada keistimewaan. Kalau kita hanya duk ingat bulan orang putih saja, apa yang kita ingat bulan Januari? Apa yang Kak Su ingat bulan Januari? Tak tahu. Bulan Februari apa ingat? 14 hari bulan je lah. Okey. Kita ingat Februari itulah. Dia bulan Februari. Itu yang kita ingat. Dan mulanya cinta bersemi. Itu yang kita ingat tuan. Dan kehadiran bulan Mac. Apa kita ingat? April. Apa ingat? April Fool lah. April Fool sajalah yang kita ingat. Mei, 13 Mei. Itu saja kita ingat. Tetapi bila datangnya bulan-bulan hijriah, kita ingat macam-macam. Ni bulan Syaban ni. Ada satu saat yang istimewa dalam bulan Syaban. Nama dia Nisfu Syaban. Akan diangkat segala amalan kita, ditutup amalan kita, dibuka catatan yang baru pada malam Nisfu Syaban. Sebab tu kena buat ibadat, makin banyak ibadat untuk kita nak jadikan penutup yang baik pada perkiraan ataupun pada penulisan amalan kita. Bila datang bulan Rajab yang lepas, kita teringat Isra' Mi'raj. Bila datang Rabiul Awal, teringat pada kelahiran Rasulullah. Bila datang Syawal, berlalulah sudah Ramadan, teringat raya. Bila datang Zulhijjah, Zulkaidah, kita teringat haji. Bila Muharram, kita teringat awal tahun. Kita teringat kepada tahun-tahun yang sangat istimewa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Semua ada di dalam setahun itu. Tetapi bila datang bulan Ramadan, lebih daripada yang lain-lain. Baik, apa kelebihan dia? Pertama, bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebab itu Ramadan kita panggil sebagai Syahrul Quran. Okey? Tadi saya lalu situ, saya tak tahu, saya masuk dalam mall sebelah ni. Apa yang tutup semua kedai ni? Saya nak cari minum ke makan ke? Ini tutup, ini bungkus. Nama restoran dia bungkus. Memang bungkus tuan-tuan. Apa hal bungkus pula petang-petang ni? Saya pun pergi tanya dekat information tu. Counter information tu. Saya pun tanya dia, Kak Som, saya tanya dia. Dia cakap, Som tu dah betul lah. Nama saya Su. Ya Su. Ya Kak Su.
Tanya dekat dia, mana nak pergi situ. Tuan-tuan yang saya muliakan, bulan kita ni dipanggil sebagai bulan Al-Quran. Kak Som, bulan Quran. Syahru tu apa? Syahru tu bulan. Bulan apa? Bulan kalender. Kalau bulan kalender dipanggil syahru. Kalau bulan atas langit tu nama dia qamar. Boleh faham? Kak Som? Nampak tua sangat panggil Kak Som. Faham Kak Su? Kak Su nampak muda sikit. Bulan atas kepala kita tu nama dia apa? Qamar. Bulan, hari bulan, bulan kalender, bulan takwim, syahru. Dia tak sama tu Kak Som. Anak bulan, hilal. Boleh faham? Hilal, anak bulan. Qamar, tu bulan atas kepala tu. Syahru, bulan kalender. Lagi sekali. Hilal, anak bulan. Qamar, tu bulan tu. Syahru, kalender. Okey, dapat yang ni pun cukup. Boleh balik dah. Boleh balik dah. Saat lagi isteri tanya, abang, Ustaz Kazim ajar apa? Syahru itu, qamar itu, hilal itu. Lepas tu, abang balik. Abang bungkus terus. Jadi tuan-tuan, dia tak sama. Syahru Ramadan. Bulan Ramadan. Yang di atas kepala nu kal qamar. Anta badrun. Lain pula. Anta syamsun. Badar pun dia juga. Anta syamsun. Anta badrun. Anta nurun. Fauqa nuri. Semuanya itu tuan-tuan. Tentang bulan. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita di dalam Al-Quran satu bulan yang Allah sebut nama dia di dalam bulan, di dalam Al-Quran. Kalau orang tanya kita, apakah nama bulan yang Allah sebut di dalam Quran? Jawapannya ialah Ramadan. Satu bulan yang Allah sebut nama dia di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan, bulan yang diturun di dalamnya Al-Quranul Karim. Sebab itu, di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa aktiviti yang Nabi Muhammad buat dengan Jibril. Pertama, tadarus. Tadarus tu Kak Nak, menyemak bacaan. Bulan balik, tadarus tu apa? Menyemak bacaan Quran. Bukan pederah Quran. Ada orang bila masuk bulan Ramadan, dia pilih tim. Dia pandai, dia pilih tim yang cekap-cekap. Kamu masuk geng aku ya, kamu masuk geng aku ya. Kita target bulan ni 5 kali khatam. Punya laju, punya baca no. Angkop lah. Memang lah. Itu bukan semak. Kalau 5 orang, satu tim tadarus, seorang baca, 4 semak. Bukan seorang baca, 4 main lato-lato. Bukan. Seorang baca, 4 main TikTok, ngak, kau baca dah seorang kau. Itu bukan tadarus, tu terderah nama dia. Tadarus, kita semak bacaan dia. Dan yang kena semak pula, jangan marah. Bila kena tegur. Dengung. Innallazi, dengung. Innallazi. Ada setengah orang dia tegur kasar. Dengung. Innallazi, dengung. Dia tak cerita di mana nak kena dengung. Dia dengung, dia penampar kita, berdengung telinga kita kan. Ini pun parah juga ni. Jadi cakap elok-elok, ada setengah orang dia hati tisu. Bila kena tegur, dia merajuk. 2 hari je dia ikut. Masuk hari ketiga, dia belah. Dia baca kat ujung tu. Penjuru tu seorang-seorang. Din, apa pasal kau tak join? Asal aku baca salah. Saya salah aku baca. Payah. Baik aku baca seorang. Betul semua. Eloklah. Memanglah betul. Kalau baca seorang itu lain. Itu bukan tadarus. Itu bacaan. Warattilil Qur'ana tartila. Itu membaca.
Yang tadarus maknanya semak menyemak, semak menyemak. Habis tu ustaz, saya tak lancar baca Quran. Macam mana saya nak masuk tim tadarus? Sebab itu bulan Ramadan saya tak pernah masuk tim tadarus sebab saya tak lancar. Kalau saya masuk pun saya ganggu kumpulan. Dengar Al-Quran ini, apa yang pahala dia? Mendengar, dapat pahala. Tadi Tok Imam baca dalam semayang. Dia baca tu pun kita dengar tu pahala. Apatah lagi mendengar bacaan Quran ketika solat. Ni bulan Ramadan ni, bulan paling banyak dengar Quran. Ada setengah masjid, satu malam, satu juzuk. Begini kita dengar. Dalam semayang dengar, besar pahala tu. Ada setengah masjid, 20 rakaat, 7 minit. Habis tarawih. Allah mengalahkan kereta api laju kat Som. Concorde pun tak laju macam itu. Yang ni dekat negara seberang. Dia punya laju lah. Masuk surat khabar, masuk YouTube, masuk televisyen berita. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, ahad, assalamualaikum, Allahu Akbar, amin, ahad, habis 20 rakaat. Dia orang ni semayang ke apa? Nasib baik yang kita tahu dia baca qul huwallah sebab penghujung dia ahad. Kalaulah dia baca Sabtu tak tahu surah apa. Surah apa pula dia orang berderah ni. Ya Allah, yang ni bukan baca Quran Kak Nak, oi. Yang ini tak tahulah. Jadi abang-abang, nanti imam kita, saya tengok imam tadi, Allah, sedap baca tu. Nanti tarawih, semayang tarawih, Allah. Aircon tak ada je ya. Oh, pakai kipas besar ya. Ya. Yalah. Ya. Atas gayangan dia tuan-tuan. Sini, oh Masya Allah. Nanti kita semayang tarawih, Allah. Dengar elok-elok. Jangan bila dengar imam tu baca semayang tarawih, baca Quran tu, kita rasa lama. Setengah masjid dia tak nak tukar. Memang slow lah. Imam tu pun slow. Allahu Akbar. Hai, ni parah ni tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Hai. Dia bagi salam tu tuan-tuan. Tengok-tengok dia seorang. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni parah juga ni. Jadi kalau boleh bulan Ramadan ni kita, bukan kita kata imam tu tak bagus. Bagus. Tapi tuan-tuan kita nak buat yang terbaik. Bukan kata dia tak terbaik. Terbaik. Tapi yang lebih baik. Supaya makmum tak gelisah. Ada setengah bila imam dia suka ulang-ulang ayat tau. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim sawaun. Ai, bila nak habis ni, dah habis dah ayat dia ulang balik. Habis ayat dia ulang balik. Ni parah ni. Itu yang habis salah, makmum di belakang dia siku ke apa dia? Belah tu tuan-tuan ni. Jadi kita tak nak macam itu. Akak-akak mendengar Al-Quran pahala. Jadi abang-abang yang tidak boleh baca dengan lancar, masuk tim tadarus, dengar dia orang baca sejam. Kemudian bacakan makna dia, bacakan terjemahan dia. Awak tak lancar, awak bacakan terjemahan. Sebab tu saya suka tuan-tuan, bulan Ramadan nanti tadarus, buat peringkat masjid. Tak payah nak buat peringkat kumpulan-kumpulan. Imam dah ada. Satu malam, satu juzuk, 1 jam. Satu orang baca, semua ikut. Kemudian beri makna. Yang tak hafal Quran boleh masuk. Yang tak lancar boleh dengar. Akak-akak yang uzur boleh masuk. Opah-opah yang haid pun boleh datang. Opah haid. Dia makan nyonya benar. Sehat opah ni, 70 tahun pun datang lagi. Baik. Baik tuan-tuan. Kita buat satu hari peringkat masjid. Kalau kita nak buat lepas isyak, lepas tarawih, penat. Kita buat 10 minit lepas subuh, 10 minit lepas zuhur, 10 minit lepas asar, 10 minit lepas maghrib, 10 minit lepas semayang tarawih. Akhirnya dapat 50 minit, tambah sikit jadi sejam.
Sejam tu tuan-tuan kita boleh dapat 1 juzuk ataupun setengah juzuk. Sebulan kita boleh habis 30 juzuk. Satu masjid. Tak ada orang yang balik lepas tarawih. Tak ada orang yang balik lepas isyak. Tak ada orang yang balik lepas subuh. 10 minit saja sementara nak pergi kerja. Jadi kalau jawatan kuasa boleh buat tuan-tuan, tadarus bersama-sama peringkat satu masjid untuk menggalakkan orang mendengar, oh senang tadarus. Aku ingat teruk. Sebab ada orang yang membayangkan tadarus macam musabakah. Musabakah memang seksa. Dia berlagu. Tegang ni. Wa huwa Allahu seksa tuan-tuan. Oh, yang tu biar qori buat. Kita kerok bukan qori tuan-tuan. Itu orang yang qori, yang mahir, yang bagus bacaan Quran dia, yang sedap bacaan Quran dia, yang baca Quran memang tip-top. Tapi kita, peringkat kita ni bukan baca macam itu. Kalau abang kena baca macam itu, tobat lahum seorang pun tak masuk. Din, lagu Nahwan. Oi, parah ni. Nahwan. Itu bayati. Oh, masalah tuan-tuan. Jadi ada orang yang tak pandai lagu. Tak apa. Tak pandai lagu pun tak apa. Yang pandai berlagu, yang pandai berteranum, alhamdulillah. Kita akan belajar tahap itu. Mencapai tahap yang lagi bagus. Tapi tahap kita ni biasa-biasa je. Peringkat masjid boleh buat. Okey, tuan-tuan, sidang jemaah, kita sambung juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua ya, hari ini hari yang kedua kita puasa, juzuk yang kedua. Ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Semua makmum sambung. Habis satu ayat, abang yang tak pandai baca tadi, yang tak lancar tu, kamu baca makna dia. Panggil adik-adik kita ni tuan-tuan, yang dah habis SPM. Dah habis dah, nak buat apa di rumah? Main lato-lato buat apa? Tugas kamu membacakan makna-makna ayat suci Al-Quran yang kita baca. 10 minit dapat. Habis baliklah. Nanti semayang asar datang balik. Nanti nak masuk maghrib, pukul 7 berkumpul. Maghrib 7.24. Kita dapat 20 minit bertadarus. Seorang baca, yang lain ikut. Seorang baca, yang lain ikut. Seorang baca terjemahan. 7.20 datang buka puasa. Simple. Bukan nak kena habis malam. Esok kita nak kerja. Tarawih habis 10.30. Nak habis tadarus 1 jam. Pukul 12. Esok nak kerja. Maka yang pencin-pencin sajalah yang masuk. Sekarang kita nak tarik ni anak-anak muda yang datang malam ni. Bagaimana nak kata bahawa Al-Quran itu sangat senang dibaca. Tapi ustaz, macam opah uzur, tak boleh nak baca Quran ustaz. Allah. Saya ni tuan-tuan, saya menjadi guru Quran daripada tahun 94 sampai 97. Saya mengajar orang Quran, saya mengajar hafiz, saya mengajar tahfiz, saya mengajar iqra', saya mengajar tajwid, saya mengajar tafsir. Sebelum saya jadi penceramah, saya mengajar orang Quran dulu. Pekerjaan pertama saya ialah jadi guru tahfiz. Kemudian saya mengajar orang dewasa, ada 1000 orang pelajar saya di Ipoh. Semua jabatan saya mengajar tuan-tuan. Macam-macam jenis orang. Okey, baca bang. Yasin. Itu. Al-Mari. Al-Mari. Alif lam mim ra, dia belasahnya Al-Mari. Eloklah bang. Bukan Al-Mari bang. Alif lam mim ra. Dia pergi belasah Al-Mari. Elok. Aduh. Tuan-tuan, jom kita baca Quran. Jadi bila saya mengajar Quran, orang perempuan, dia suka dengar ya, ada setengah orang, dia tak suka baca. Kalau baca kan nampak benar dia tak lancar, malulah dia. Asal suruh baca uzur, asal uzur je suruh baca. Ya, akak baca uzur. Okey. Ya, opah pun uzur. Astaghfirullahalazim. Saya tuan-tuan nak bagi dia orang baca, saya tulis dalam tulisan Jawi. Dalam tulisan Jawi. Baca dengan bertajwid.
Kita jangan makan babi. Nampak tak? Kak ya ki bari di bawah. Kak Som, mak apa? Mak apa? Kak ya bawah, bari bawah ya mati. Mak asli. Bunyi kita. Ta, ada alik tak? Tak ada alik, tak ada alik pendek kan? Okey, selepas dia jim alik ja, ja. Ja dua harakat. Cuba baca kita jangan. Nampak lama-lama dia boleh baca. Langsung tak datang kelas. Pasal kena baca. Lagi seronok bila saya ajar taranum. Oh, taranum seronok belajar. Best tuan-tuan. Bila taranum macam tu juga masalah dia. Asal suruh baca je uzur. Lah saya baca dalam tulisan Jawi bahasa Melayu. Baca dengan bertajwid, berlagu. Ba sini rongkok dan hil aku nak hisam. Hak mana faham? Tak faham sudah. Tak. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, surya pun jadilah. Dengar tu macam taranum kepala otak dia, tuan-tuan. Ini boleh wakil Abdullah Hukum ni. Peringkat bangsa, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, bulan Ramadan kita dengar bacaan Quran dapat pahala dah. Membaca Al-Quran dapat pahala dah. Duduk dalam tim tadarus dapat pahala dah. Tengok Al-Quran pun dapat pahala dah. Jadi tuan-tuan, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Paling banyak kita semayang bulan Ramadan. Paling banyak kita dengar bacaan Quran bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, untuk apa Ramadan tahun ini kita nak buat? Aku tak nak dengar lagi benda-benda yang lara bulan Ramadan tahun ini. Azam. Tak nak lah. Aku nak dengar benda yang baik je. Apa dia? Al-Quran. Buka YouTube dalam televisyen di rumah kita. Kita balik rumah pukul 11 malam. Kita bersihkan diri, kita tidur. Sepanjang malam tu, televisyen kita hanya buka YouTube. YouTube bacaan Quran 30 juzuk. Sambil kita bersahur, kita dengar bacaan Quran. Tak nak dah lagu-lagu merapu. Tak payah dah. Dah 11 bulan dengar lagu. Takkan Ramadan nak dengar lagi? Janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang mana apa? Kamu dah ada isteri, janda apa? Tak payah dah. Sepanjang bulan ni aku nak jadi orang baik. Aku tak nak ngumpat. Cukup, habis. Aku nak buka buku baru Ramadan. Aku nak dengar bacaan Quran. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan inilah Nabi Muhammad memperbanyakkan bacaan Quran. Imam-imam mazhab menghentikan ceramah, menghentikan kuliah. Kerja mereka ialah membaca Al-Quran. Habis itu Ustaz, kalau bulan Ramadan kita nak stop ke kuliah, terpulanglah. Ganti dengan bacaan Quran. Imam Syafi'i tuan-tuan, dia khatam Quran berapa kali sehari. Dalam sebulan dia dapat berapa kali khatam tuan-tuan Imam Syafi'i. Baca Quran. Ustaz, kita kan puasa. Habis tu, penatlah Ustaz. Baca Quran alih orang tak ada Ustaz. Abang, baca ada berapa jenis? Baca ada berapa jenis? Ceramah khas sempena ambang Ramadan. Itu budak darjah 2. Macam kita laju ceramah khas sempena ambang Ramadan 1445. Itu nampak. Yang lagi slow, ceramah khas. Susah. Macam mana nak sebut oi, seksa tuan-tuan. Ada yang langsung tak bunyi. Dalam hati je. Ceramah khas sempena ambang Ramadan. Nampak? Baca tak? Di mulut membaca, baca kuat pun baca, baca perlahan-lahan pun baca,
dalam hati pun dipanggil membaca. Jadi kalau akak-akak penat baca Quran, innallazi penat. Mak puasa mak je tak ya juga. Kalau begitu ambil Quran baca je lah. Itu pun dapat pahala. Ada tak sekarang yang sedang baca TikTok tu, nampak tu? Akak tu tengah duk baca WhatsApp tu, nampak tak? Nampak tu? Ada berbunyi tak tuan-tuan? Tu, Maybank to you. Dia tengah duk buat Maybank to you tuan-tuan. Nampak pula Ustaz Kazim ni, astagfirullahalazim. Ada tak tuan-tuan bila baca WhatsApp bunyi? Tak baca. Baca tak? Engkau tak baca ke? Tak ada bunyi, tak bacalah. Tak. Tak bunyi pun baca. Blue tick lagi. Maknanya dah baca. Jadi abang-abang, kalau tak nak baca dengan mulut letih, penat, ailio tak ada siang hari, tuan-tuan baca je. Agak-agak baca yang innallazina kafaru dengan baca dalam hati innallazi, mana laju? Yang dalam hati lagi laju begini. Macam kita baca buku dekat library, bunyi tak? Orang baca buku dekat library, bunyi tak? Hang Tuah merupakan seorang, datang pengawas. Tampor orang. Bergaraknya pengawas. Kita akan baca dengan hati kita. Apa salahnya tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa penat nak baca Al-Quran dengan lidah, baca dalam hati. Duduk atas katil baca. Boleh. Tidak ada alasan untuk tak baca. Yang ketiga, membaca pahala, mendengar pahala, melihat Al-Quran pun pahala. Melihat Al-Quran. Jadi ramai yang pilih nombor 3. Saya tengok je Ustaz, ini pun pahala banyak Ustaz. Gelaklah kau. Yalah, kalau kau tak pandai baca, bolehlah kau tengok Quran, dapat pahala, kau pandai baca. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Saya tengok imam-imam kita ni semua ni, ustaz-ustaz semua ni. Kalau bolehlah tuan pengurusi, bulan Ramadan tahun ini, kita buat satu program nama dia Tadabbur Al-Quran. Petik satu benda dan jadikan sebagai perbincangan, huraian dalam tempoh 10 minit je. Tadabbur hari ini. Masuk dalam Facebook, masuk dalam kita punya laman sosial. Hari ini daripada masjid apa Masjid Jami' Abdullah Hukum. Saya akan bawakan Al-Quran, meletakkan satu surah, nama dia surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang dinamakan dengan nama binatang. Antaranya Al-Baqarah, antaranya Fil, antaranya Nam, antaranya surah ini dijadikan nama surah. Ada surah Al-Ankabut, ada surah gajah, ada surah semut, ada surah lembu betina. Kenapa Allah letakkan nama-nama surah daripada nama binatang? Letakkan supaya orang tahu. Tuan-tuan, yang pertama kita lihat surah lembu. Lembu betina. Apa yang ada pada lembu? Nampak. Baru ni saya pergi ceramah di Kedah. Selalu ikut jalan Batu Korau, jalan Selama tuan-tuan. Saya tengok satu kelang lembu tenusu yang sangat besar. Besarnya tuan-tuan, subhanallah, Masya Allah. Di tengah-tengah ladang sawit tu, tiba-tiba terbentang begitu besar sekali ladang lembu tenusu memproses susu lembu. Tuan-tuan tahu tak? Perusahaan susu lembu di dalam dunia 1 tahun menghasilkan perolehan $1 trilion. Satu dunia. Adik-adik besok habis sekolah jadi penternak lembu. Boleh tajam nyanyi. Anda faham? Tak faham sudah. $1 trilion. Tapi sayang bila kita menganggap lembu tu bodoh, akhirnya Mak Saleh yang bela lembu. Australia yang bela lembu. New Zealand yang bela lembu. Belanda yang bela lembu.
Dan di rumah kita sekarang ada susu daripada Belanda dan ada susu daripada Australia. Padahal kita mempunyai tanah yang banyak. Di samping awak buat sawit, di samping awak buat getah, bela lembu di dalam dia. Sekarang tuan-tuan, yang buat susu yang begitu besar di sana bukan orang kita, bukan orang Islam. Padahal Al-Baqarah kita hafaz. Al-Baqarah kita baca dia. Tapi mereka yang ambil, letakkan keistimewaan lembu. Buangkan perkataan bodoh macam lembu. Lembu dicocok hidung. Buangkan. Kalau lembu tu bodoh, Allah tak letak dia tuan-tuan nama surah. Supaya kita ambil iktibar. Kulit dia bermanfaat. Daging dia berguna. Masya Allah. Di dalam Malaysia ada lebih 6,000 masjid. Kalau 6,000 masjid dalam Malaysia, setahun buat korban 10 ekor. Maknanya 60,000. 60,000 ekor lembu untuk korban. Seekor lembu 5,000. 60,000. Darab dengan 5,000. Berapa juta? Berapa juta tuan-tuan? Masya Allah. Bukan 3 juta. 60,000 darab dengan 5,000. Puluh, ratus. Itu baru masjid. Surau. Tak dia boleh pergi 100 ekor ribu. 100 ribu ekor lembu. Tuan-tuan, darat 100 ribu, darat 5,000 seekor. Agak-agak berapa bilion. Hanya perusahaan penternakan lembu saja. Akhirnya orang kita benci lembu, kita import dari Kemboja, import daripada Thailand, import daripada Myanmar. Depa yang kaya. Kemudian kita pula buat korban di tempat dia orang. Alasan tempat dia orang miskin. Tempat kita ni tak ada pun korban. Menung dari tingkap. Kita tak ada ke? Tak cukup. Itu dia. Orang kita buat di luar negara. Kesian pula orang tempatan tak dapat tuan-tuan. Jom kita ubah tuan-tuan. Adik-adik beli motor. Hari ni beli keris, pedang. Yamaha suku, Yamaha 3 suku. Hari ni beli 5,000. Tahun depan tinggal 3,000. Lagi sekali 1,000. Lagi sekali langsung tak ada harga. Tetapi lembu makin bela makin naik. Makin bela makin naik. Lembu tak akan jatuh harga. Itu nama dia tadabbur. Baik, di dalam Al-Quran ada beberapa nama buah-buahan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Buah pertama kurma. Buah pertama, yang kedua anggur, yang ketiga pisang, yang keempat zaitun, yang kelima tin. Cerita buah apa yang terbaik. 6 dalam Quran, 6 hingga 7 buah-buahan ada di dalam Al-Quran. Buah tin. Berapa ramai yang tak pernah makan? Padahal watin wa zaitun. Tanam pun tidak, makan pun tidak. Ni buah apa ni? Menakutkan. Itu dia. La ilaha illallah. Buah anggur pun dia takut. Buah kurma pun dia takut. Ni anak-anak muda ni, berapa ramai yang tak suka kurma? Adik angkat tangan nampak. Sebut kurma je, yek, kata dia. Dia siap bau lagi. Tak ada bau pun, kata dia. Kurma terbaik. Tapi anak-anak kita jarang makan kurma. Yang dia orang makan, French fries. Yang itulah yang dia belasah makan tuan-tuan. Yang banyak kolesterol, yang banyak minyak, yang itulah yang dia balun. Yang banyak gula, yang itulah yang dia telan. Tapi buah pisang, Allah sebut dalam Quran. Sebab tu tak heran orang Melayu dalam bulan Ramadan, datang hari Jumaat, buah pisang lah jadi pilihan. Tapi orang Melayu juga entam. Buah pisang aja. Minggu lepas pisang, minggu ni pisang. Aduh, budaya kepisangan kata dia. Sedangkan pisang tu Allah sebut dalam Quran. Apa masalah kau? Makan sajalah. Dia bawa juga pisang. Boleh kita makan. Engkau bawa pisang tak boleh makan. Cakap banyak engkau. Yang mana faham, tak faham sudah. Carilah apa dia istimewanya buah zaitun. Sampai boleh jadi minyak. Saya tiap-tiap hari saya minum minyak zaitun.
untuk jantung saya. Jantung jadi elok berdegup. Saya tengok kadar degupan jantung saya dalam 70 ya. Okey ya. Dia tak boleh lebih 100, tak boleh kurang 60. Saya 70, 77. Paling tinggi pun 89. Itu pas saya jumpa anak dara, berdebar rasanya. Ya, nak faham, tak faham sudah hentai. Hari ini ada 700 orang melawat saya. 700 orang dari Johor, dari Pahang. 700 orang naik bas tuan-tuan. Dekat 15-18 bas. Ada satu makcik dia kata, ni ustaz, ini anak dara saya. Saya nak bagi kat ustaz. Ai. Terus dah duduk tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Saya terus tunduk malunya aku tuan-tuan. Oh, zaman sekarang jangan tuan-tuan. Direct dia cakap, ustaz ni anak dara saya nak bagi kat ustaz lah. Allah, yang ada di rumah tu pun tak jumpa tuan-tuan. Semalam anak saya kahwin, pun saya tak pergi tengok. Anak saya kahwin semalam pukul 3 petang di Pengkalan Hulu. Gerik. Pun saya tak pergi, saya hantar mak dia saya wakil kan. Bayangkan anak nikah, bapak tak pergi. Dia orang tanya saya, ustaz tak pergi ke anak kahwin? Bukan saya kahwin, buat apa saya pergi kata. Biarlah dia kahwin. Sebab apa? Sebab sibuk. Sebab sibuk. Allah. Semalam lebih kurang 14 bas melawat saya. Melawat sekolah. Malam semalam saya ceramah di Changlun, Kedah. Kalau saya pergi akad nikah, nak pergi ke Changlun pula memang terlepas pula jam jalan. Saya kata tak payahlah. Pagi ni saya di sekolah ada 15 ke 18 bas melawat. Malam ni saya dengan tuan-tuan. Besok saya dengan UiTM apa nama ke. Malam besok saya di Kulim, Kedah. Habis di Kulim, Kedah saya datang ke Ampang. Hari Selasa 9 pagi saya ada rakaman TV di Ampang. Petang saya dekat satu hospital dekat Petaling Jaya, malam di Ipoh. 2 petang di PJ, malam di Ipoh. Hari Rabu pagi dekat Putrajaya. Kementerian apa tahu? Malam di Melaka. Mana ada jumpa isteri bang? Henti je lah. Tak payahlah kau. Sebab ada orang datang minang saya, nak kahwin dengan saya. Ustaz kahwinlah dengan makcik 67. Tak payah kau. Tak payahlah. Saya nak dapat ilmu pada ustaz. Tak payah. Nak dapat ilmu jadi anak murid. Jadi isteri tobat lahum tak jumpa. Dapat ilmu pun tidak. Balik pukul 3, pukul 4 pagi. Mana ada tadah kitab. Mana ada buka kitab. Mama buka muka surat 4. Hari ni kita belajar bab faraid. Pukul 4 pagi tak ada tuan-tuan. Tak payah. Dia kata ustaz tolak saya sebab umur Taklah. Umur tu cuma angka je ustaz. Tak apa. Tak. Saya boleh terima ustaz walaupun ustaz muda pada saya. Saya boleh terima ustaz. Memanglah kau boleh terima saya. Boleh terima. Tak payah. Anak murid saya insya-Allah. Tapi kalau 27 insya-Allah. Nah, 67 tak payah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Belajar tentang buah. Jadi kalau boleh Ramadan tahun ini, petik mana-mana ayat, bincang. Bincang nama dia tadabbur. Terangkan. Di dalam Al-Quran perkataan masjid. Di dalam Al-Quran perkataan sajid. Perkataan usjudu. Perkataan masajid. Ada 32 kali Allah sebut. Kalau orang tanya kita berapa kali Allah sebut masjid dalam Quran? 32 kali. Perkataan sajadah, masjid, sajid 32 kali. Surah di dalam Al-Quran, surah yang ke-32 ialah surah As-Sajadah. 4. Masjid, sajadah 32 kali Allah sebut. Surah sajadah, surah ke-32. Sama bilangan. Di dalam surah As-Sajadah ada satu ayat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun sujud. Nama dia ayat sajadah.
Ayat sajadah, ayat dia nombor 15. Nombor 15. Daripada nama perkataan di dalam ayat itu ada 15 perkataan. Ayat dia 15, perkataan dia pun 15. Masya Allah. Siapa yang buat Al-Quran begini sempurna, susunan ayat dia sama, nama surah dia sama, bacaan dia sama, ini manusia mustahil buat. Yang buatnya pastilah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia, nama dia tadabbur. Seronok tuan-tuan kalau kita mentadabbur Al-Quran, kita kaji. Masya Allah. Tak habis-habis dikaji. Di sekolah saya belajar mentadabburkan Quran pada pelajar-pelajar saya. Datang belajar, okey, hari ini kita akan belajar tentang satu perkataan di dalam Al-Quran, perkataan ini. Hari ini kita nak belajar, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran laut. Allah Ta'ala sebut perkataan apa? Mendirikan solat. Cuba tuan-tuan tengok, perkataan mendirikan solat. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cuba tengok. Wa yuqimuna as-salah, lepas solah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cuba tengok ayat dia. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas sembahyang aja, lepas tunduk aja, lepas patuh pada Allah, sedekah. Lepas sembahyang, sedekah. Lepas sembahyang, sedekah. Kenapa Allah letak lepas sembahyang aja sedekah? Mesti ada sebab tuan-tuan. Bila awak sembahyang, kesempurnaan daripada solat awak ialah infak. Bulan Ramadan adalah bulan infak. Banyak orang yang rajin semayang tapi kedekut. Duit banyak, pencen banyak, reta banyak, puasa. Haji puasa, haji, puasa. Duit berjuta, puasa. Buka puasa di masjid free pula, nunggu. Nama kata nak sedekah tak ada. Makna orang ni belum sempurna bang. Orang yang kedekut bang belum sempurna kat som. Jangan anggap bila kita sembahyang malam tapi kita kedekut, kita bagus. Tak, penyempurnaan kepada orang sembahyang, penyempurnaan sifat kepada solat ialah infak, sedekah. Lain kalau tuan-tuan orang miskin. Lain tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ada duit. Tuan-tuan boleh infak benda lain. Tetapi kalau kita mempunyai harta, kalau kita mempunyai wang, dia bukan cukup dengan solat sahaja, solat sunat sahaja. Yang tu siapa pun boleh buat tuan-tuan. Cuba tengok tabung kita ni. Masuk dalam masjid, ramai sembahyang. Masuk duduk dalam masjid, semua sembahyang. Tapi berapa ramai yang masuk masjid yang infak? Belum tentu tuan-tuan. Ulang balik, masuk dalam masjid semua sembahyang. Kalau ada budak tak sembahyang, tok siap jegir mata. Hei, sembahyang. Ramai yang masuk dalam masjid, tak ada siapa pun yang masuk infak. Ada tok siap marah, masuk duit. Dengan tok siap kena smackdown tuan-tuan. Dia buat John Cena macam tu tuan-tuan. Jom kita ubah. Di bulan Ramadan ni bulan infak. Sebab Nabi Muhammad datang bulan Ramadan, dia bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Apa salahnya tuan-tuan, sehari bus RM1. Siap-siap bubuh. Simpan. Ni duit apa ni mak? RM30 ni. Mak nak datang masjid setiap malam, mak nak letak RM1. Bagi teruslah lah. Ya Allah, mak ni pun. Kalau bagi terus tak seronok, mak nak bubuh RM1. Nanti boleh CCTV tengok mak boleh buat macam itu. Astagfirullah. Riak betul mak ni. Letakkan. Saya tengok tu jadual berbuka puasa dah buat dah tu. Masya Allah. Tajaan berbuka puasa dan moreh bulan Ramadan. Allah. Dah penuh tu Haji. Berapa lagi kosong? Lagi 14. InsyaAllah malam ni penuh. Malam ni penuh. Satu malam berapa ringgit? 2,000? 2,500 satu malam. Nasi lah.
Sekali dengan murai ke apa? Sekali dengan murai sekali. Untuk berapa orang je makan tu? 100? 120 orang, maknanya kalau akak-akak sponsor buka puasa tajaan tu kak, akak dapat pahala 120 orang yang berpuasa. Tanpa dikurangi pahala puasa orang yang makan. Jadi akak-akak 120 orang, abang-abang datang makan, buka puasa. Jangan makan tau. Kenapa? Nanti pahala kita dapat dekat dia. Kita turut-turut puasa, dia sponsor dapat kat dia. Aku tak nak makan, aku bawa kurma pada rumah. Yusuf, tayo. Ini pun bengong tuan-tuan. Kamu puasa, kamu buka puasa, yang orang sponsor, pahala kamu tak ada berkurang. Sikit pun tidak. Pahala kamu tetap penuh. Tetapi orang yang sponsor tadi akan dapat pahala sebanyak mana orang yang datang makan. Tak berkurang pahala yang makan. Kalau 120, Masya Allah. Setiap malam 120. Itu yang dia duduk dekat parking tu. Dengan isteri dia. Orang makan dia tengok je. Ramai malam ni lihat. Abang rasa 200 orang ada. Ramai tu. Lah bang, ramai lah bang. Sebab tu hari ni abang tak puasa. Abang dapat 200 pahala tau kata dia. Isteri kata malam nasihat aku. Dapat suami bodoh macam ni tuan-tuan. Allah, bulan Ramadan bulan sedekah. Ustaz, saya nak masuk tapi dah penuh. Apa masalah? Adakah bila dah penuh kita tak boleh sedekah? Habis semayang tarawih, letak meja situ, dah makanan. Mertabak ayam, mertabak. Nampak? Bayar ke? Tak ada. Infak. Ui, tuan-tuan. Ada yang bagi pula beras. Beras bagi. Bayangkan Kak Sum naik lift bawa beras. Hoi, Masya Allah. Seronoknya hidup. Bulan bersedekah. Cuba tengok orang Arab. Bila datang bulan Ramadan sampai marah-marah kita. Hampanya ni tuan-tuan. Oh, shell out. Dia orang shell out. Kita Petronas out tak di sini tuan-tuan. Dia orang letak bila kita datang masjid, hajat. Oh, dia tarik tangan kita. Kita nak makan dengan geng kita ujung. Den, sini Den. Dia tarik kita. Jadi sini, enak. Kita begini je. Kita membangun. Dia kejar kita balik, dia tampol. Enak apa? Aku tampol kamu ke Arab kata dia. Ui, tuan-tuan, berebut-rebut. Jadi apa salahnya bulan Ramadan nanti dah niat. Apa yang aku nak bagi pada bulan Ramadan pada jemaah yang berbuka. Ustaz dah penuh. Kalau begitu kita buat tajaan subuh. Bersahur. Abang-abang yang mana dah pencen, subuh-subuh kita buat qiyam mulai. Di sekolah saya, kami buat qiyam mulai dah masuk 18 tahun. Setiap malam di bulan Ramadan kami buat qiyam mulai. 18 tahun dah. Tak pernah miss. Orang-orang yang belajar pondok di sekolah saya 18 tahun dah. Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi selepas saja habis qiyam mulai pukul 5 kita stop dan kita bersahur beramai-ramai. Habis kita sembahyang subuh beramai-ramai. Lepas tu kita tadarus, tadabbur Quran setiap hari sampai 6.30 atau 6.45. Ustaz, sepanjang Ustaz buat qiyam mulai setiap malam tu, takkan tak nampak pokok-pokok ni tumbang sujud Ustaz? Tak nampak. Saya ni jahat. Mana nak nampak hijab tak terbuka entah. Pokok dia tetap macam itu. Kalau nampak pokok kurma ni tunduk tuan-tuan, habis kemah kita ni. Setiap tahun kena repair entah. Tapi mungkin ada pokok yang sujud kita tak tahu pada Lailatul Qadar. Tetapi sekali Kak Som, saya bangun dengan pakcik-pakcik pondok ni bangun buat qiyam mulai. Jadi saya pergi ambil wuduk. 4:30 pagi saya nak masuk balik dalam surau. Waktu itu makcik-makcik pondok ni
Panggil saya, Ustaz, cuba tengok pokok pisang tu. Pokok pisang ni, daun dia yang ke bahagian dalam tu, semua terkeluar. Macam pokok kita ni lah. Macam pokok ni kan. Macam ni, dia macam itu, terbalik. Ini sekarang macam ni, dia terbalik macam itu. Yang hijau ke dalam, yang hijau muda keluar. Bukan sebatang pokok. Semua pokok pisang. Saya kata, siapa pula yang rajin kalihkan daun dia? Ni benda pelik. Entah. Jadi makcik-makcik ni kata, ya Allah Ustaz, Lailatul Qadar ke Ustaz? Ya Allah. Pakat menangis pula atas tangga tu pula. Saya kata, manalah saya tahu Lailatul Qadar ke tidak. Jom kita semayang. Yang disuruh semayang, buat ibadat, bukan menangis. Jom. Itu sekali Kak Som yang saya jumpa. Yang kata pokok sujud tu, wallahualam, saya tak tahu. Yang sekali dia orang tanya saya, yang kata air kolah beku, yang tu saya tak jumpa. Pun tak ada, air beku. Cuma pada malam ke berapa ke, sekali saya pergi, masuk dalam pantry, saya buka peti air bahagian atas, memang beku. Air dia tu. Allah. Sampai sekarang Kak Som beku. Allah, aku tak tahu nak cakap lah, ya Allah. Hai. Yang mana faham, tak faham sudah entah ni. Jadi yang mana dah pencen, buat apa tidur lagi? Yang kerja tak apalah kita faham. Ni kita yang dah tak buat apa ni kat anak, duduk seorang di rumah, suami dah meninggal. Ajak pengurusi surau buat kempen. Qiyam mulai sepanjang malam, sepanjang Ramadan. Habis pukul 5, sediakan makan di sini. Saya punya qiyam mulai 3,5 sampai 400 orang yang datang setiap malam. 350 sampai 400 orang. Tetapi bila bersahur dia boleh naik sampai dekat-dekat 400,5. Masa semayang 400. Bila naik sahur dekat 500 datang dia. Tak tahu dari mana datang tuan. Wallahualam. Tapi tak ada saya kisah. Sebab apa? Sebab orang sedekah. Macam-macam nasi biryani, nasi apa meriah tuan-tuan. Seronok. Jadi akak-akak tak payah masak bersahur di rumah, tak payah betul-betul dentam di rumah tu. Ini kita pukul 3:30 pagi numbuk sampai. Nak buat nasi goreng, tuan-tuan nasi goreng, pompang, sambil menjerit, sambil numbuk sambal. Bangun, sahur. Seksanya. Yang bangun jiran bawah, udah bangun. Nampak tuan-tuan? Anak tak bangun, jiran belakang bangun tuan-tuan. Jom. Kita buat. Yang kedua, aku niat aku nak sedekah. Sebab apa? Sebab kita nak dapat pahala wajib. Orang yang buat amalan sunat di dalam bulan Ramadan akan dapat pahala wajib. Dan aku nak tiru Rasulullah. Bulan Ramadan Rasulullah sangat pemurah, melimpah ruah pemurahnya. Dan kita kena yakin bahawa orang yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya. Orang yang bersedekah manaqasat sadaqatun min mal. Tak akan berkurang sesiapa yang bersedekah akan hartanya. Kalau tuan-tuan nak jadi orang senang, jawapan dia ialah bersedekah. Malam ni ada je. Makanan ada. Ada. Apa nasi bungkus. Alhamdulillah. Limau mandarin ke? Bukan. Bukan ya. Ingat limau mandarin. Ada yang lebih-lebih tu lagi tu tuan. Alhamdulillah. Untuk berapa ratus orang nasi je? 100, 300. Agak-agak cukup ke? Mau tak khusyuk? Yang mana sembahyang isyak ni tak khusyuk tuan. Yang mana sembahyang isyak yang duduk depan sekali. Allah. Tak cukup nasi tu. Yang belakang pun tak khusyuk. Sebaik aku belakang. Habis-habis sembahyang aku kena cepat. Yang paling khusyuk siapa? Tuan Imam. Takkan dia orang tak simpan. Bukan imam sini lah, ni dia Afrika ni tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Jadi, kalau kita seorang-seorang sponsor, memanglah parah. Satu malam 2,500 memang parah lah kita. Tapi kalau kita ambil ayat Quran, mimma razaqnahum wa mimma, dan sebahagian yang kamu dapat infakkan. Bukan semua. Mim tu maknanya sikit. Kalaulah malam ni yang datang ni 300 orang,
Seorang bagi 100, selesai masalah. Selesai masalah, tuan-tuan. Kalau seorang nak bagi 2,500, memang parah, tuan-tuan. Tapi kita share sikit-sikit. Sebab tu kita kena ada kasih sayang. Kita kena ada perpaduan. Kita kena ada kesatuan hati. Barulah ada. Kita ada semangat. Aku pun nak infak. Aku pun nak juga. Lama-lama, tuan-tuan, jadi. Saya buat sekolah saya daripada 2005. Sampai sekarang, tuan-tuan. Kesatuan hati. Kalau saya seorang buat, mati saya, tuan. Ini pun nak mati dah. Mana nak buat sekolah, mana nak bayar income tax lagi. Aduh. Tuan-tuan ingat ustaz tak bayar income tax ke? Bayar Kak Som. Saya bayar lagi banyak pada tuan-tuan. Saya punya cukai saya 26%. 26%. Bukan rendah, paling tinggi maksimum tu. Pasal saya ni dikategori sebagai selebriti. Oh, menyesal tuan jadi selebriti. Kalau aku tahu macam ni aku tak masuk TV pun tak apa, tuan. Oh, dia kategori selebriti ni mahal pula, tuan. Oh, saya tanya pelepasan untuk selebriti apa? Macam ustaz beli makeup. Oh. Macam ustaz buat fashion, ustaz boleh buat pelepasan. Macam ustaz buat body apa semua kan, body slimming, body ke apa ke boleh. Oh. Macam baju, jam semua itu boleh. Oh. Macam ustaz beli makeup, buat facial kan, whitening cream ke apa boleh. Secara nak pergi Korea, tuan-tuan. Nak ubah muka sikit, tuan-tuan. Bagi nampak muda sikit. Oh, 26% Kak Som. Cukai saya bukan sikit, Kak Som. Mana nak buat sekolah lagi, mana nak buat cukai lagi. Sebab tu saya kata sementara saya larat, saya mampu ni saya ceramah lah. Sebab saya nak dikira sebagai berkhidmat untuk negara. Berjasa pada negara sebagai pembayar cukai. Itulah yang boleh saya buat. Dah lah ceramah ke orang. Dengan penat lagi, letih lagi. Tuan-tuan, saya gerak pada Ipoh tadi pukul 1. Sampai sini pukul 6. Jalan jam, hujan pula. Bukan senang nak ceramah ni, tuan-tuan. Belum masuk aksiden lagi. Kena saman trafik lagi. Oh, banyak, tuan-tuan. Kereta rosak lagi. Letih lagi, tahan kencing lagi. Tambah kita tua pula. Tua ni pantang tengok tandas. Asal tengok nak kencing, asal kencing nak tengok. Ay, ya Allah. Akak-akak ni. Saya sebut tandas aja, terus nak teringat nak pergi, tuan. Dia tak boleh sebut tandas. Yang kedua, tak boleh tengok orang bangkit pergi tandas. Kau nak ke mana? Tandas. Ikut dia ke tandas, tuan-tuan tu. Tengok akak kita bangun tu. Asyik dia pergi ambil gambar. Kalau dia pergi ke tandas, akan ada orang follow. I follow, kata dia, tuan-tuan. Allah. Saya cakap, selagi mana saya mampu, saya khidmat sebagai pembayar cukai yang still setiap tahun. Walaupun cukai dia 26%. Dan saya tak pernah lari daripada cukai. Saya tak pernah cilok. Apa pendapatan saya, semua saya declare. Siap bagi lagi penyata bank saya. Punya jujurnya saya, tuan-tuan. Saya tak ada cilok-cilok. Okey. Yang tuan-tuan bagi sagu hati malam ni, 26% confirm saya tolak dulu. Lepas tu barulah makan, minum, belanja dapur, belanja ubat dan sebagainya. Aduh, patutlah artis-artis sekali lagu ceramah, sekali dia orang ceramah 5,000, saat ni satu lagu 20,000. Sebab apa? Cukai dia orang tinggi. Jadi potong cukai tak apa, pendapatan masih tinggi. Macam saya pula, tuan-tuan, sekali ceramah 1,000. 26%, 260. Baki 740. Tol, minyak, reba, makan semua. Baki-baki tinggal 400. Duduk di rumah menung, tuan. Itu pun orang cakap, ustaz-ustaz ni agamawang. Agamawang kepala otak engkau. Bukannya saya ambil duit tu, saya buat sekolah. Saya buat jaga. Di sekolah saya ada 270 orang fakir miskin. Yang kena kudung kaki. Potong kaki. Ada. Yang kanser tahap 4, 5 orang. Yang saya tak bela, yang potong kepala je. Tak nak saya bela, tuan-tuan. Menakutkan, tuan-tuan. Potong kaki saya ada lagi. Bela, jaga, tuan-tuan. Yang kanser ambil nurse, jaga dia orang. Susah. Sebab tu saya minta lah pada pihak-pihak yang berkenaan. Orang macam saya, sekolah macam saya ni.
tolong-tolonglah tengok. Kami ni bantu negara. Engkau orang tak payah keluar duit untuk warga emas. Tak payah nak jaga bagi duit pada kami. Kami cari sendiri. Tolonglah tengok-tengok. Kalau orang lain kau boleh lari, tak bagi, takkan sekolah agama. Orang agama kau tak ada belah kasihan langsung. Dah lah cakap tu pun dia bercakap. Tengok anak. Tidak, anak menikah pun tak pergi tengok. 26% ni tak kena sangat tuan-tuan. Cek lah balik. Bagilah hak kedudukan yang lain. Ya, tapi saya kata gitulah. Ya, saya cakap setakat mana saya mampu untuk bekerja, saya kerja lagi. Tapi kalau saya tak mampu, saya tak nak dah ceramah dah. Saya declare, saya tutup segala ceramah. Saya tak nak pergi ceramah dah. Saya tak mampu lagi dah nak bayar cukai. Saya jadi imam dah. Sebab dulu pekerjaan saya, selepas saya mengajar Quran, saya jadi imam. Gaji saya 500 saja allowance. RM500 tuan-tuan jadi imam aja. Orang tanya saya, Ustaz kenapa Ustaz jadi imam? Sebab saya nak mengulang Al-Quran. Saya ni dulu menghafaz Al-Quran. Jadi kalau saya sibuk, saya takut saya lupa Al-Quran. Jadi saya tak nak duit awak pun, saya tak nak duit masjid pun. Saya nak jadi imam supaya saya boleh mengulang Quran satu hari satu juzuk. Satu hari setengah juzuk. Jadi saya boleh khatam Al-Quran 15 juzuk di dalam sebulan atau 2 bulan saya boleh habis dalam Quran. Itu je. Ya, jadi mungkin satu hari nanti tuan-tuan, saya pun berhenti, tak larat nak bayar tuan-tuan. Jadi penceramah tutup sekolah saya jadi imam je lah tuan-tuan. Cukup. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom bulan Ramadan ni kita satu hati. Kalau seorang buat kerja bagi duit semua memang parah tuan-tuan. Tapi kita kerjasama, kita infak ramai-ramai, kita wujudkan tabung kita untuk kita bergerak. Salah satu yang saya seronok sangat ialah bila kita bersahur ramai-ramai, bila kita qiyam ramai-ramai lain tuan-tuan. Silaturahim rasa lain, kasih sayang rasa lain, semangat ibadat rasa lain. Tiap-tiap malam tuan-tuan. Sampai bila seorang makji tak datang, kita mula susah hati. Pak Ji ni tak datang, kita akan telefon dia. Kenapa Tuan Haji? Tak sihat ke? Daripada saya buat tahun yang pertama, kita keluar duit. Keluar duit untuk sponsor orang buka puasa dan sahur. Masuk tahun yang keempat, tahun kelima, tak payah dah. Syarikat tu hantar, kedai tu hantar, nasi kandar tu hantar, restoran tu hantar. Lama-lama tuan-tuan, restoran kawan kita, semua orang kawan kita. Semalam saya balik daripada Changlun, saya singgah dekat satu tempat cuci minyak. Dia ada tanda ni, tanda merah dekat dahi dia. Dia ni Islam ke apa tapi tanda. Ustaz, ya, Ustaz Karim bin Ilyas kan? Bolehlah Karim, betul lah tu. Ya, orang Hindu tuan-tuan. Saya suka dengar ceramah awak. Saya dengar ceramah awak. Tiap-tiap hari saya buka YouTube. Seronok. Saya seronok sangat. Ustaz mau apa? Nampak tak? Seronok tuan-tuan. Bila semua orang kawan dengan kita. Baik Cina, baik India, baik Islam, baik tak Islam. Semua kawan kita. Dia jadi member kita. Pasal apa? Pasal kita ni, bila kita sembahyang subuh berjamaah, bila kita qiyam mulai berjamaah tuan-tuan, lain, dia ada aura. Dia boleh mendatangkan kasih sayang, dia boleh mendatangkan perasaan hormat orang pada kita. Jadi cuba tuan-tuan buat. Abang-abang di sini isteri tak hormat. Cuba sembahyang malam. Kita kadang-kadang anak tak hormat. Kadang-kadang isteri tak hormat. Cuba tanya, berapa kali setahun abang sembahyang malam? Tak pernah sembahyang. Bila nak hormat? Akak-akak ni suami tanpa garang, tanpa. Cuba bangun sembahyang malam. Pukul 4 pagi bangun, tunduk, merayu pada Allah. Kita baru Isra' Mi'raj tuan-tuan, belajar tentang Isra' Mi'raj, tentang solat. Allah kata, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong pada Allah dengan jalan sabar, dengan jalan solat, dengan jalan sabar. Kenapa Allah kata minta tolong? Satu sabar, satu semayang. Ustaz, saya semayang tak jadi pun. Tadi ada satu makcik cakap, Ustaz, boleh tak nak cakap sikit? Ya makcik, silakan. Suami makcik, dia tak nak semayang. Suruh semayang, ajak semayang, dia tak nak semayang. Sejak bila dia tak nak semayang makcik?
Dulu dia semayang, sejak Covid dia tak semayang Ustaz. Oi, jahat betul Covid ni. Itu nama dia mengadu. Cuba makcik tu cakap, Ustaz nak cakap sikit, suami saya lepas semayang, lepas Covid tak semayang, tak semayang Ustaz. Agak-agak saya faham tak? Ha? Ustaz, suami makcik tak semayang daripada Covid, lepas sekarang tu ajak jenuh, ajak semayang, tak semayang Ustaz. Itu mengadu apa? Cuba tuan-tuan semayang macam tu. Rabbi firli warhamni wajibru farfar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Bila masa mengadu ya? Berapa ramai yang semayang nak cepat habis? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu. Pasal apa dia nak cepat habis? Pasal nak kencing. Ini dah hujung-hujung dah Ustaz. Tengok tu imam pula lambat pula haram jadah. Sebab tu Nabi kata pi kencing. Nabi kata kalau ada makan, makan. Supaya awak semayang elok-elok, mengadu pada Allah, bercakap pada Allah. Sebab tu Nabi Muhammad Isra' Mi'raj waktu malam, waktu tak sibuk. Malam waktu tak sibuk. Tak ada office buka pukul 8, pukul 9 malam, 10 malam. Tak ada tuan. Saya pergi garden Natang garden tu pun dia kata tutup 11 sampai 6 pagi tutup tuan. Takkan tuan-tuan pukul 4 pagi duduk cokor, halo, taknya dibuka tuan-tuan oi. Jadi waktu itu, waktu paling free. Kalau begitu, slow talk dengan Tuhan. Slow talk. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba slow talk. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Mengadu pada Allah, seolah-olah tuan-tuan sedang bercakap dengan Allah, sedang mengadu pada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak mau lagi dah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Berapa ramai orang perempuan semayang malam rajin tapi bunyi tu. Allahu Akbar. Itu nama dia jangan pandang belakang. Bila masa abang-abang nak baca slow bang? Jom bulan Ramadan ni kita buat bulan mengadu pada Allah. Ni depan saya ni berapa ramai suami yang tak bagi nafkah. Berapa ramai yang suami tak balik. Berapa ramai yang anak melawan. Berapa banyak jiran yang jahat. Berapa ramai yang kita hutang banyak. Berapa banyak kita ni ada motor menyusahkan. Ada anak-anak menyemakkan. Ada jiran, aduh sakit mata Ustaz. Kalau begitu mengadu pada Allah. Mengadu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu mengadu. Sampai bila nak baca qul huwallahu ahad samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana sami Allah inna rabbana malakal hamd. Allahu subhana rabbil. Mengadu apa? Tu kan mengadu, tu nak cepat habis. Belum masuk lagi yang niat macam-macam. Punya seksa. Allah. Cuba makcik tadi datang mengadu dengan saya. Ustaz, makcik nak mengadu sikit suami makcik ni Ustaz. Saya pun takut. Apa hal orang tua ni? Cuba abang-abang lepas ni belajar elok-elok semayang. Ini Allah. Orang sebelah dia, budak muda ni, berhenti tu tengok dia. Dia marah pula budak tu. Apa tengok kata dia? Abang-abang, kalau ada orang yang macam itu punya masalah abang, ambil penampar bagi kat belakang dia. Pom sekali, Allahu Akbar. Oh, dapat pun. Jom kita ubah makna semayang tu, kita ubah. Kita bercakap dengan Allah, kita mengadu pada Allah, kita seletok dengan Allah. Macam kita baca Quran, kita sedang membaca ayat-ayat cinta daripada Allah. Bacalah dengan penuh kelazatan, bacalah dengan penuh kesedapan, dengan penuh rasa seronok. Ayat Allah, kalimah Allah ada depan aku, nikmatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Nikmat.
Ni nak laju. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tambah dia apa pula? Kullama ruzuqu minha min samatin rizqa. Qal, oh, tengok janda pula. Qal, alhamdulillah. Bila masa nak rasa nikmatnya? Jom, bulan Ramadan tahun ini kita nak buat dua kenikmatan. Bukan kenikmatan makan yang saya maksudkan. Pertama, kenikmatan solat. Dan yang kedua, kenikmatan membaca Al-Quran. Orang tua-tua dulu bila datang Ramadan, telekung dah baru. Khas. Sejadah dah baru. Beg telekung pun baru. Habuan nak bawa ke masjid tahun ini. Telekung baru, Siti Rafi'ah. Sejadah daripada Madinah punya tu. Minyak wangi abang-abang. Jubah baru. Oi. Kopiah baru, songkok baru untuk bulan Ramadan. Nak bagi semangat. Minyak wangi baru. Tak nak main dah. Minyak atar RM10. Saya cukup marah tuan-tuan. Orang ambil minyak atar tu pergi tenyih ke atas jadah. Kita pun sujud. Bau ni. RM5 punya. Bukan saya hina. Benda tu busuk. Kalau wangi tak apa. Ini letak situ, konon-kononnya wangi lah. Kita pula sujud. Allah, pegang pula melekat. Pening kepala. Yang mana hak busuk-busuk tu suara beli. Hak minyak wating jenis hitam tu. Tah minyak masak ke apa dia bubuh situ. Belilah minyak wangi hak elok sikit. Jangan letak yang buruk. Busuk bau dia. Biar abang datang sembahyang nanti pakai jubah bersih. Putih. Wah, isteri kata, ya Allah, suami aku dah berubah. Ya Allah. Tapi sayang, dia pakai jubah saja. Seluar panjang tak pakai. Kain pelekat dalam tak pakai. Seluar dalam merah pula tu, nampak. Ini pun parah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah di Malaysia ni 34 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke masjid tuan-tuan ni. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput balik, 34 tahun daripada sekarang insya-Allah. Saya terima kasih pada pengurusi, terima kasih pada semua yang menjemput insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan, selamat berenang di dalam Ramadan, menikmati Ramadan, menghayati Ramadan. Dan mudah-mudahan kita keluar nanti dalam keadaan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.